game malam tu bukanlah teruk sangat. Bukanlah nak kata sehingga orang kata Sarawak ni lubuk poin, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang, like dan komen untuk topik yang kita nak layan dalam video kali ini. Selepas 4 perlawanan, Sarawak menduduki tempat yang ke-11 dengan 1 mata daripada 12 pasukan dan kekalahan yang ketiga selepas 4 perlawanan. Borneo Derby ini telah menyaksikan Sarawak tumpas nipis 0-1 menentang Sabah FC. Dan kita lihat gol tunggal perlawanan dijaringkan oleh Badrul Bhatia melalui sepakan penalti yang terhasil apabila Gonzalo Soto menekel Neto Pedrosa. Dan gol itu kekal sehingga ke minit akhir perlawanan dan Sarawak kempunan nak dapat 3 mata main di home sendiri. Dan ini merupakan beberapa fakta menarik dalam perlawanan itu. Yang pertama adalah Sabah hadir dengan tim yang lebih bersedia. Sikan Sarawak si bersedia nak. Istilah lebih bersedia ni merujuk kepada pembelian besar-besaran yang dilakukan oleh Sabah FC pada tahun ini untuk memastikan skuad mereka bersaing baik di Liga Super. Selepas mereka melantik Ong Kim Swee, jadi Ong Kim Swee ni mesti ada kawan-kawan dia. Ong Kim Swee beli Badrul Bhatia, Rizal Ghazali, Apek, Nazirul Naim, Dominic Tan. Kau bayangkan, semua pemain yang dia beli ini pernah menyarung jersey kebangsaan dan kita tahu bagaimana standard pemain yang pernah bermain di kebangsaan. Boleh kira lah Sabah ni mini reunion untuk geng-geng yang pernah bermain di kem kebangsaan under Ong Kim Swee. Kemudian kita lihat kepada pemain import. Saya suka malam tadi adalah Sadil Ramdhani, di mana semalam tadi dia buat cut inside dan dia shooting. Bahaya shooting dia. Padu. Dan yang paling saya benci dari malam tadi adalah defensive midfielder nombor 6 tu, Park Tae-sun. Saya tak ingat nama dia siapa, tapi dia memang makin kau-kau. Dia memang menunjukkan bahawa dia adalah klasik defensive midfield. Memang tak tunggu, Kone berapa kali jatuh. Memang kejam dia, tapi itulah kerja dia. Kemudian adalah 2 orang pemain Sarawak United yang dibeli oleh Sabah FC, iaitu Tommy Mawat dan Badrul Effendi. Tapi malam tadi Tommy Mawat bermain. Dan secara jujurnya, saya lihat satu perubahan yang baru pada Tommy Mawat kerana dia bermain agak ofensif pada tadi. Dan dia terdapat banyak peluang untuk menjadikan gol. 3 peluang. Perkara yang kedua adalah team star, tapi serangan biasa-biasa. Selepas 80 minit, akhirnya Sabah telah menjaringkan gol. Itu pun penalti, bagi memastikan mereka dapat 3 mata di Sarawak. Tapi tak apalah, penalti kah, 1-0 kah, yang paling penting dapat 3 mata. Dan kita lihat Ong Kim Swee pada malam itu menurunkan 3-4-3, di mana kita tahu bila 3-4-3 ni fokus serangan adalah di bahagian wide. Memang penguasaan sepenuhnya untuk menyerang wide. Dan kita terlihat bagaimana Sadil Ramdhani dan Tommy Mawat sangat berfungsi pada first half untuk membuat serangan. Tapi second half saya nampak bahawa Sarawak United yang lebih menguasai permainan dan terdapat beberapa item yang sangat berbahaya daripada Sarawak United. Tapi masih gagal lagi nak menjaringkan gol. Saya malas nak sebut nama tu. Nanti kita bincang. So, banyak mana pun pemain star dalam satu pasukan itu tak menjamin bahawa mereka boleh menghasilkan satu permainan yang baik ataupun satu corak permainan yang menarik. Kemudian kita dapat lihat Sarawak United ni bermain dengan baik tapi kalah. BC Dunedin menggunakan formasi 4-3-3 di mana SV North menggantikan Norman Angku di bahagian pertahanan kanan. Maurice Koh, Lee Chang Hun dan Uche Akbar bermain di bahagian tengah. Dan Francis Kone, Syami Izwan dan Beto bermain di bahagian kanan. Di bahagian forward. Dan sepanjang perlawanan itu kita dapat lihat Sarawak telah membuat 6 shot. Namun hanya 2 saja on target. Tapi secara jujurnya kita dapat lihat game malam tu bukanlah teruk sangat. Bukanlah nak kata sehingga orang kata Sarawak ni lubuk poin, tak. Sememangnya, memang kita tahu semua pemain, semua kelab yang bermain dengan Sarawak sepanjang 4 game ni semua dapat poin. Namun corak permainan malam tadi sebenarnya tidak menunjukkan mereka bahawa mereka itu lubuk poin. Namun kita puji gerakan-gerakan yang dibuat oleh Syami Izwan.
Lee Chang Hun. Gopi adalah sikit walaupun dia try nak dribble tiba-tiba terlepok je tu. Asli cucu, saya puji. Dia boleh jaga Sadia Ramdhani dengan baik. Dan Boris Kok. Walaupun Boris Kok ni ada slow sikit tapi dia punya peranan dalam untuk orang kata bertahan memang boleh bagi ke dia. Pemain yang sangat menarik perhatian saya malam tadi adalah Syami Izzuan. Ya, kita tahu dia memanglah sebenarnya bukan sebab dia buat provokasi dengan Tommy Mawatu sehingga kan Beto kena kad kuning. Orang ngamuk dia pula kena kad kuning. Malang. Tapi saya nak fokus kepada larian-larian dia yang berbahaya. Terdapat banyak. First dia lari, dia crossing. Patutnya Lee Chang Hun boleh score bola tu. Tapi itulah. Tak adalah. Dan kontroversi juga malam tadi apabila Syami dribble masuk dalam box. Dan kita tak tahu. Mungkin ada sikit soft tackle. Ataupun mungkin Syami diving. So, tapi keputusan muktamad dah menjadikan tak ada penalti. So, kita tak boleh nak argue dan kita kalah 0-1. Tapi sekali lagi kita nak fokuskan kepada masalah utama adalah kita gagal menjaringkan gol. Sebab bola sepak is about goal. Di mana striker kita malam itu Francis Kone. Bukan saya kata dia tak bagus. Sebenarnya dia bagus malam ni. Dia sentiasa berada di tempat yang orang perlukan. Baik itu, terdapat beberapa peluang yang dia dapat shot on target. Ada 2 kali. Tetapi, tugas dia sebagai penyerang itu dia masih gagal laksanakan di mana dia gagal mencari gol. Dan dia gagal juga mencipta ruang untuk orang dapatkan gol. Saya ingat pada first half, Syahmi dapat bola. Waktu tu nak counter. Syahmi tap bola dengan dia. Passing dengan dia. Boleh bola tu out. Kaki bocor indah. Hai. Dan yang paling saya tak tahan apabila 2 kali dia chase bola, dia jatuh. Seumpama dia tak stabil. Dan air duel dia fight bola kalau bola di udara ni, itu kelebihan dia. Dia berbadan tinggi. Target man yang badan tinggi lasak. Bila dapat bola, tapi itulah mungkin kualiti dia apa benda pula nak sebut. Mungkin kualiti dia agak kurang berbanding dengan defensive midfield nombor 6 tu. Pak apa nama tak ingat yang pemain Korea, main Sabah. Defensive midfield tu bukan kira. Berapa kali kau ni jatuh. Tapi itulah, kita tak boleh nak buat apa-apa pun sebab ini bukan masanya untuk kita tukar penyerang. Mungkin kita boleh tunggu untuk the next game. Mungkin sebab saya nampak setiap minggu Kone ada perubahan game dia. Mungkin nampak lebih baik, lebih function. Dan bila bermain 4-3-3 ni, lebih nampak fungsi dia. Sebab sebelum ni, bermain 4-4-2, dia ditenggelamkan oleh Uci Akbar. Mungkin the next game, mungkin kau tengok Francis Kone, hat-trick. Kau jangan macam-macam. Belabah kau dengan goalnya. 3 gigi goal lah. Dengan nak anggu. Dan kesimpulannya, kalah 3 kali, seri 1 kali selepas 4 perlawanan adalah perkara yang merisaukan kita sebagai peminat dan yang paling risau adalah Sarawak United sendiri. Berada di mana tidaknya berada di kedudukan yang ke-11. Dan yang paling menyedihkan apabila kita main di home, main di stadium negeri. Di situlah kita susah nak cari gol. Aduh, semoga Saturday akan jumpa resepi di mana kita boleh menjaringkan gol ataupun kita boleh menang lah. Senang kita, kalau boleh next game kita menang lah. Janganlah kalah lagi, sedih dengan orang kalah tu. Apapun, tetap sokong pasukan kita, kencang sampai champion.